Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair. Okey, hari ni cikgu nak share cara jawab soalan sudut dan tangen bulatan step by step. Untuk makluman, ini adalah contoh soalan yang cikgu share hasil daripada soalan yang ditanya oleh anak murid cikgu sebenarnya. Dia tanya, macam mana nak jawab soalan ni cikgu? Okey, jom. So yang belum kenal cikgu, of course mesti ada yang belum kenal kan? Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Syira. Okey, jom kita tengok soalan ni. Of course, perkara pertama bila kita jumpa soalan macam ni, kita kena baca dulu lah soalan tu. Apa yang dia bagi tahu, apa clue yang dia bagi. Kita kena kenal pasti dan highlightkan dan tengok pada gambar rajah. Kena matchingkan dulu. Itu konsep pertama yang adik-adik kena buat. Okey, jom kita baca soalan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, rajah 7A menunjukkan sebuah bulatan dengan berpusat pada O. So of course kita tahu pusatnya dekat sini lah. Memang normally kalau bulatan ada pusat. Next, apa lagi yang dia bagi tahu? Diberi lengkuk PQ sama dengan lengkuk RS. Okey, adik-adik kena alert dekat sini. Ini adalah clue yang dia cuba bagi sebenarnya. Clue tanpa ada tata tanda pada soalan. Bila jumpa macam ni, adik-adik kena tanda tau. Ada tanda dekat soalan ni. Kat mana lengkuk PQ, kat mana lengkuk RS? Mana? Ini PQ. Ini adalah PQ dia. Betul? Ini adalah lengkuk PQ dan ini adalah lengkuk RS. Dia bagi tahu kedua-dua lengkuk ni mempunyai nilai panjang yang sama. Bila nilai panjang yang sama, apa yang cikgu nak adik-adik tahu adalah dia punya sudut akan jadi sama juga. Sebab dia punya panjang tu sama. Itu je reason dia. Faham setakat ni? Alright, good job. Kalau faham, alhamdulillah. So itu perkara pertama yang cikgu nak adik-adik tahu. Itu adalah clue yang dia cuba bagi tahu. Okay, next. Apa lagi yang soalan ni bagi tahu pada kita? Dia kata POS, okay, dan TOR ialah garis lurus. Bila dapat soalan macam ni, terus tengok pada soalan yang mana satu POS dan TOR. Mana? Okay, good job. Ini adalah POS, ini garis lurus dan TOR ni. Okay, kena ingat kenapa dia bagi tahu pada kita yang itu adalah garis lurus? Sebab dia sedang memberitahu pada kita supaya kita alert. Bahawasanya kalau kita jumpa garis lurus, kena ingat dalam kepala, kalau garis lurus sudut ni, kalau kita tambah ada berapa jumlah dia? 180 darjah. Kena ingat. Of course, kalau satu bulatan memang total dia 360 darjah lah kan? Ini perkara biasa. Faham? Okay, good job. So, sebelum kita nak jawab soalan ni, soalan ni adalah soalan daripada topik sudut dan tangent bagi bulatan. Okay? Sudut dan tangent bagi bulatan. Cikgu nak recap sekejap sebenarnya dengan adik-adik. Siapa yang tengok video recording cikgu ni? Untuk kefahaman awak, untuk pemahaman. Sebab bila dah faham baru awak akan tahu, oh okey aku kena pakai formula ni. Oh okey, baru boleh jawab soalan tu. Faham? Right. So, cikgu nak tanya pada adik-adik yang tengok video recording cikgu ni. Dalam soalan ni, ada tak dia berkait dengan tangent? Pandai, dia tak ada kaitan langsung dengan tangent sebab tak ada tata tanda pun ada garisan macam ni. Contoh ada garisan macam ni. Bila ada garisan macam ni di luar bulatan, maknanya itu adalah tangent. So, dalam soalan ni tak ada langsung berkaitan tangent. Dia hanya berkait rapat dengan apa? Berkait rapat dengan sudut sahaja. Faham? Alright, good job. So, jom kita recap sekejap. Dalam topik sudut dan tangent bulatan, adik-adik didedahkan dengan 4 jenis sudut. Apa jenis? 4. Apa dia 4 jenis tu? Yang pertama, jenis sudut yang dicangkum oleh lengkuk bulatan. Jadi cikgu nak tulis short form. Sudut yang dicangkum oleh lengkuk, oleh lengkuk bulatan. Okay, next apa lagi? Sudut yang dicangkum oleh apa? Oleh diameter bulatan. Okay, diameter. Oh sorry, dia sebenarnya ada 4, tapi dalam lengkuk ni 2. Cikgu tukar jadi 3 lah. Ada keliru nanti. 3 lah kat sini. And then the last one adalah sudut yang dicangkum, bukan sudut dia cangkum. Sudut pada sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran. So,
Apa jenis sudut yang ada dekat bawah ketiga-tiga jenis ni? Okey, cikgu nak lakar sikit supaya adik faham. Kena tengok betul-betul dan perhatikan. Di bawah sudut yang dicangkung oleh lengkuk, okay, ingat tak kita pernah belajar kan? Kalau diberi satu bulatan, okay, and then ada apa tu namanya? Ada sudut yang dicangkung oleh lengkuk bulatan. Lengkuk tu mana lengkuk? Part ni adik-adik kena tahu Ambil sudut yang dia tak tahu itulah lengkuk. Bukan itulah lengkuk. Maksudnya dia tak tahu. Kenapa nama tu dipanggil sebagai sudut dicangkung oleh lengkuk? Sebab sudut ni, dia punya bawah ni ada lengkuk. Faham Lengkuk bulatan. Sebahagian daripada lengkuk bulatan. Itu je reason dia. That's why kita namakan dia sebagai sudut dan dicangkung oleh lengkuk bulatan. Faham? Okey, so kalau jumpa soalan macam ni, ada pula lagi satu sudut yang lain yang berada pada lengkuk yang sama. Adik-adik kena tahu sudut dekat sini dengan sini nilainya adalah sama. Kalau sini X, sini pun X. Kalau sini 10, sini pun 10. Faham? Alright, good job. Ini yang dinamakan sebagai sudut yang dicangkung oleh lengkuk. Okay, same goes dengan kalau dia cakap ada satu bulatan, okay, ada satu sudut macam ni, yang sudut dicangkung oleh lengkuk dan lagi satu macam ni. Dan dia ada tanda begini. Menunjukkan apa? Lengkuk ni sama dan of course sudutnya akan jadi sama. Ini yang cikgu cerita pada adik-adik tadi. Faham? Kalau ada tanda begini ataupun soalan bagi tahu, makanya kita kena alert. Dia punya nilai sudut adalah sama. Itu perkara yang pertama. Faham? Right, good job. Next. Ada lagi sudut yang dicangkuk oleh lengkuk bulatan, yang satunya menyentuh pada pusat bulatan dan yang lagi satunya menyentuh pada lilitan bulatan. Asasnya adalah sudut dicangkuk oleh lengkuk bulatan juga sebenarnya. Tapi ke mana sudut tu duduk? Faham? Sudut tu duduk sama ada di sini ataupun di sini. Dekat sini pun ada makna dia. Kalau sini 20, ni contoh sini 10. Maksudnya dekat pusat bulatan 2 kali ganda berbanding dengan sudut kat lilitan. Faham? Ini adalah contoh-contoh sudut yang dicangkung oleh lengkuk. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Secara asasnya lah yang adik-adik kena tahu. Boleh ke boleh? Okey, bijak. So, apa itu sudut dicangkung oleh diameter? Sudut yang dicangkung oleh diameter adalah mestilah satu bulatan. Sudut tu terhasil daripada diameter bulatan pasak ke? Ni diameter Dan ada satu sudut yang menyentuh pada lilitan bulatan bentuknya begini dan sudut 90 darjah. Itu je makna dia. Okey? Dia ada satu pattern je untuk jenis sudut yang dicangkung oleh diameter. And then the last one. Apakah sudut sisi 4 kitaran? Adik-adik kena ingat. Kalau sudut sisi 4 kitaran, ingat dalam kepala, okey aku tahu dalam satu bulatan ada sisi 4. Ada sisi 4. Dan sudut kalau kita bertentangan dia, nilainya adalah kalau hasil tambah dapat 180 darjah. Kamu juga yang dekat sini. Faham? Right. Ini pace. So, soalan cikgu pada adik-adik yang dah dengar cikgu recap dengan adik berkaitan dengan apakah jenis sudut yang dicangkung, apakah jenis sudut yang ada dalam topik ni. Agak-agak mana satu jenis sudut yang ada dalam soalan ni? Yang mana satu? Yang mana satu? Perhatikan betul-betul. Kalau yang nombor yang sudut dicangkung oleh diameter tak ada. Yang sudut sisi 4 kitaran ada tak ada. Dia totally ada yang ini sahaja yang melibatkan lengkuk. Jom kita tengok sama-sama macam mana kita nak jawab soalan ni. Okey, berpandukan dengan notes recap yang cikgu dah tulis kat sebelah ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So dekat sini apa yang ada kena tengok adalah soalan nak kita cari nilai x dan nilai y. X mana x sini, y dekat sini So macam mana kita nak cari ni? Okey. Let's say, of course kita kena tengok dulu apa yang ada nilai. Let's say 46 ni adalah nilai dia So maksudnya inilah sudut dicangkung oleh lengkuk yang menyentuh pada pusat bulatan. Cikgu nak tanya dengan adik-adik, nampak tak? Dekat situ ada juga satu sudut yang terhasil daripada lengkuk yang sama di sini. Nampak ke nampak? Satu menyentuh pada pusat, lagi satu menyentuh pada lilitan. So soalan cikgu pada adik-adik, yang mana satu menepati dengan jenis sudut yang dicangkung oleh lengkuk? Nombor 1, 2 ataupun 3? Cikgu ulang lagi sekali. Yang mana satu benda ni menepati dengan ciri-ciri sudut yang dicangkung oleh lengkuk? Nombor 1, 2 ataupun 3? Excellent, nombor 3. Bermakna sudut kat sini adalah 2 kali ganda dengan sudut X. Faham setakat ni? Macam tu je. So X kita tahu dia adalah 2 kali ganda dengan ni. Makanya 46 bahagi 2 sahaja. Tekan kalkulator dapat berapa? Excellent. Adik-adik akan dapat 23 darjah. Settle. Kita dah dapat dah nilai. Faham setakat ni?
Macam tu je. Alright. Okay, now. Kita ada misi pula. Misi untuk selesaikan Y pula. Macam mana kita nak cari Y? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu padam ni dulu. Hujan lebat kat rumah cikgu ni. Oh, boleh awak dengar ya, adik-adik dengar suara cikgu dengar jelas. Okey, jom kita tengok soalan Y pula. Y Macam mana kita nak cari Y kalau kita tahu yang X ni adalah 23. Okey. So, apa yang cikgu nak adik-adik tahu adalah cuba sedaya mungkin isikan nilai sudut yang adik-adik tahu. Okey. Yang adik-adik tahu. Contoh, okey. Macam tadi student cikgu dia tanya, cikgu boleh tak saya isi ni? Dia tak tanya, tapi cikgu tengok jalan kerja dia mengisi nilai di sini. Tak ada masalah. As long as benda tu membantu untuk adik-adik mencari nilai Y tu, isikan sahaja ikut apa yang adik tahu. Kalau kat sini, berapa nilai dia? Of course 180 kena tolak 46 Kenapa 180 tolak 46 cikgu? Sebab ini adalah satu garis lurus. Ingat tak cikgu kata tadi? Kalau hasil tambah sudut, semua sudut garis lurus dia adalah 180. Itu je reason dia. So end up, apa jawapan dia adik-adik? Apa jawapan dia adik-adik? 180 tolak 46. End up akan jadi berapa? Bantu cikgu untuk tekan kalkulator. Adik-adik akan dapat 134. So dekat sini adalah 134. Ini adalah 134. Dapat? Right. Macam mana nak cari ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa bi asri wa la tu'asir wa tamim. Enjoy bila jawab soalan ni. Cuba sedaya mungkin. Ingat tak tadi soalan ada bagi clue ya. POS dan POR ialah garis lurus. Jadi kita dah cuba guna POS sebagai garis lurus. Betul ke betul? Okey, good job. Sekarang ni kita cuba pula guna POR sebagai garis lurus. Okey, sebagai garis lurus. Okay, ingat tak? Tadi kita dah buat tata tanda sebenarnya kat soalan ni. PQ adalah sama sudut dengan RS Dia sama lengkuk yang ini So, soalan cikgu kepada adik-adik, boleh tak kita cari nilai sudut dekat sini? Of course boleh. Macam mana? Kita guna konsep yang sama. 180 tolak 134. Betul ke betul? So, bantu cikgu. Tekan kalkulator. Apakah jawapan dia? Adik-adik akan dapat berapa? 180 tolak dengan 134. Dapat berapa? Adik-adik akan dapat 46. So dekat sini, adik-adik dah tahu dah nilai sudut dia. Nilai kat sini adalah 46. Makanya dekat sini pun adalah 46 juga. Faham tak? Boleh tak kita cari nilai Y? Boleh. Kenapa kita boleh cari nilai Y? Cuba tengok betul-betul. Nampak tak? Ini adalah garisan TOR. Sorry, saya ingat pula. Ini adalah garisan TOR. Garis lurus TOR. Dan kalau cikgu gabungkan ke semua sudut ni adalah 180. Adik-adik perasan tak? Perasan ke tidak? Dekat bahagian sini kita dah tahu nilai dia. Dekat sudut sini kita dah tahu nilai dia. Dekat sudut sini adalah Y yang dia cari. Boleh tak kita cari? Mestilah boleh. Kita kena guna apa? Kita kena guna formula garis lurus itulah. Okay. So Y sama dengan berapa? 180 tolak 46 tolak 46. Macam tu sahaja. Makanya adik-adik akan dapatlah Y tu. Okay, bantu cikgu. Apakah jawapan dia? Okay. Adik-adik akan dapat 88. Itulah jawapan Y. Boleh ke boleh? Okey, jadi cikgu harap video ni dapat membantu menambah kefahaman adik-adik berkaitan dengan matematik. Okey? So, jadi kalau rasa video cikgu Insyirah ni membantu, jangan lupa klik like, share dan subscribe IPCHD channel untuk belajar matematik bersama cikgu Insyirah. Jadi itu saja video kita kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.